Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Untuk hari ini kita akan tengok kita akan tengok sambung perbincangan modul intervensi pembelajaran SPM set 2. Kertas 2 set 2. Okey, so kita tengok daripada soalan 1. Okey, jom kita bincang. Okey, soalan 1 ni dia menunjukkan keratan rentas lamina daun. Lamina tu, kalau daun tu, kelainan daun tu kita panggil lamina. Ujung ni kita panggil petiole. Tangkai dia yang pendek ni. So, bila kita buat keratan rentas, potong melintang macam ni. Kita nak tengok melalui mikroskop, so kita dapat gambaran 3D macam ni. Okey, ni adalah epidermis atas dan kalau yang memanjang ni adalah urat daun yang terdiri daripada berkas vaskular. Okey, berkas vaskular ni lah ada xylem dan phloem. Teacher. Okey, berdasarkan rajah 1.1 namakan X dan Y. Okey, X ni sebenarnya dia menunjukkan mesofil palisad. Okey. Dan tengah ni Y adalah mesofil berspan. Okey. Betul. Apakah fungsi X? Apakah fungsi tisu-tisu mesofil palisad? Okey. Tisu ini padat dengan kloroplas untuk menyerap cahaya matahari secara maksimum. Okey. Ni tak perlu dah ni. Terus untuk fotosintesis. Okey. Ataupun kalau rasa untuk tu sama je, gunalah perkataan semasa fotosintesis. Okey, struktur Y, mesofil berspan ni tidak sekata. Selnya tersusun secara longgar. Terangkan kepentingan ciri penyesuaian tersebut. Okey, saya kita dah bincangkan dekat set 1 hari tu sama je. Mempunyai banyak ruang untuk memudahkan peresapan air dan karbon dioksida ke mesofil palisad serta menambah luas permukaan bagi pertukaran gas. Okey, menambah luas permukaan bagi pertukaran gas respirasi ni betul. Memudahkan peresapan wap air pun betul. Cuma karbon dioksida ni sebenarnya samalah maksud dekat gas respirasi ni. Okey, dapat 2 markah. Nyatakan ciri pada struktur Y pada W yang membantu menghalang kehilangan air yang berlebihan daripada daun. So W ni ada apa atas dia untuk mencegah kehilangan air? Okey, dia ada lapisan kutikel yang berlilin. Okey, kalis air, lut sinar. Okey, sekarang ni lut sinar ni tak tepat. Okey, lut sinar ni tak tepat dengan soalan. Soalan nak menghalang kehilangan air berlebihan. So, markah dekat sini. Okey, berlilin ataupun kamu boleh buat dua-dua kalis air. Sebab dia nak 1 markah sahaja. 1 markah sebab dia kata nyatakan 1 ciri. So letak 1 je lah, lapisan kutikel yang berlilin dan kalis air. Okay. Okay, untuk calon 2 ni, palisad berspan betul. Apakah fungsi cahaya? Apakah fungsi X? Menyerap cahaya matahari pada kadar yang maksimum.
Okey. Dapat membenarkan pertukaran gas berlaku dengan cepat semasa fotosintesis kerana mempunyai banyak ruang udara. Okey, pun betul. Walaupun bentuk ayat berbeza. Okey, apakah ciri pada struktur Y? Berlilin. Kita tengok berlilin sahaja terima tak? Ke dia nak berlilin dan juga kalis air. Okey, berlilin sahaja terima. Okey, sebab konsep berlilin tu dah memang kita tahu kalis air. Okey, dapat markah penuh. Okey, seterusnya soalan 2. Rajah menunjukkan 2 asid lemak. Kejap Okey. Kat mana tadi teacher? Okay. Ini kan. Okey, rajah menunjukkan 2 asid lemak. So, walaupun soalan bio ni tiba-tiba dia tukar rajah ni dalam bentuk secara kimia, jangan terkejut tau. Ni dah belajarkan dalam kimia kan? Apa? Organik. So, dia nak tunjukkan molekul M ni tak ada double bond antara karbon dan kat sini ada double bond dekat karbon. Tapi dia dah bagi asid lemak kat sini. So kita tahu 2 molekul ni adalah molekul asid lemak. Okay. So yang manakah, kena pasti yang manakah molekul M dan molekul N. Okay, yang manakah lemak tepung dan manakah lemak tak tepung. Lemak tepung yang tak ada double bond. Okay, lemak tepung. Lemak tak tepung yang ada double bond. Kenapa dipanggil tak tepung? Tak penuh dengan hidrogen. Okay, masih boleh ditambah hidrogen kat sini. Boleh kita tambah hidrogen tambahan. Okay, nyatakan 2 sifat molekul M. Okay, lemak tepung pepecah dalam suhu bilik, betul. Terdiri daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen. Okay, yang ni ciri pada kedua-dua. So tak tepatlah. Kena ambil ciri fizikal dia. Apa ciri fizikal dia yang lain? Okay. Terdapat pula dah. Apa ciri fizikal dia yang lain? Takat lebur yang tinggi. Dan kamu boleh ambil tu yang dia tiada ikatan ganda 2 antara atom karbon. Boleh juga. Kandungan kolesterol yang tinggi. Okey. Tak ada double bond dekat sini. Ataupun kamu boleh buat juga semua karbon terikat secara penuh dengan molekul, dengan atom hidrogen. Okay. So itu 2 sifat molekul M. Okay. Soalan C, pengambilan makanan yang terlalu banyak molekul M, molekul lemak tepung tadi, didapati menyebabkan kesan yang memudaratkan kesihatan seperti serangan jantung. Dia bagi statement kat atas. Terangkan bagaimana molekul M boleh menyebabkan keadaan di atas. Kenapa pengambilan lemak tepung secara berlebihan boleh menyebabkan serangan jantung? Okey.
Kita tengok jawapan, molekul M boleh meningkatkan paras kolesterol darah. Okey, betul. Okey. Okey, dalam bentuk lipoprotein ketepatan rendah, betul. Ini betul tapi sama. Dalam markah yang sama. So tak dapat markah adalah yang kedua ni. Dan menyebabkan penyakit jantung. Okey, penyakit jantung bahaya. Diabetes salah sebab dia nak tentang jantung saja. Okey, kenapa penyakit jantung salah kat sini? Okey, istilah, penggunaan istilah penyakit jantung, Allahu Akbar. Penyakit jantung ada banyak. Sebab tu kamu guna sakit jantung pun teacher tak terima dalam kalau konsep soalan macam ni. Kenapa? Okey, pernah tak dengar penyakit jantung berlubang? Okey, injap rosak. Okey, itu semua adalah penyakit jantung. Tapi tidak disebabkan oleh pemakanan-pemakanan ni. So penyakit yang tepat untuk soalan macam ni adalah penyakit ataupun sakit kardiovaskular. Okey. Tapi kalau kita letak penyakit kardiovaskular pun masih tak menjawab soalan lagi. Sebab ini adalah statement di atas. Statement serangan tu. So, soalan dia terangkan bagaimana. Bila terangkan bagaimana, macam mana benda tu berlaku. Okey? Bagaimana dia berlaku ialah padam sekejap. Kita tengok bagaimana dia berlaku. Sebab soalan dia terangkan bagaimana, so kamu kena jawab. Teacher selalu guna contoh, terangkan bagaimana kamu datang ke sekolah. Saya datang ke sekolah menggunakan bas. Saya tunggu bas itu berhenti, saya naik bas. So terangkan bagaimana. So kamu kena terangkan ialah okay, daripada poin kita yang meningkatkan paras kolesterol dalam darah tu, bila paras kolesterol dalam darah tinggi, ini adalah salur arteri. Okay, salur arteri. Kolesterol yang berlebihan akan terenap. Terenap tu dia mendap pada permukaan dalam dinding arteri. Itu poin yang pertama. Dia terenap pada bahagian dinding dalam arteri. So apa kesan dia? Kesan dia tu ruang itu, ruang arteri ataupun lumen, ni ruang aliran darah ni, lumen akan menjadi sempit. Bila lumen tu sempit, ingat konsep tekanan, bila ruang menjadi rendah, tekanan akan menjadi tinggi. So bila lumen menjadi sempit, tekanan aliran darah, aliran darah akan menjadi tinggi. Bila aliran darah akan menjadi tinggi, dia akan menyebabkan rintangan tinggi kepada aliran darah tersebut tadi. Dia akan menjadi akan menyebabkan, konsep dia tu akan menyebabkan
satu dia akan bagi hasil tekanan. So kalau ini adalah arteri koronari, so dia akan boleh jadi pecah arteri tu. Okay. So tadi 2 markah dah sampai sini pun dah cukup dah ni. Dah dapat markah penuh 2 markah. Ataupun jawapan lain selain kamu kata aliran darah, kamu boleh buat juga kolesterol terenap pada dinding dalam ni betul. Bila kolesterol terenap, okay, dinding arteri akan menjadi semakin keras. Nama penyakit tu adalah aterosklerosis. So bila dinding tu akan menjadi semakin keras, okay, dinding ni akan jadi keras, lama-lama aliran darah akan terhalang. Okay, bila aliran darah terhalang, koronari, jantung tu tak dapat bekalan darah. Itu yang menyebabkan serangan jantung. Ini pada arteri koronari Arteri koronari adalah arteri yang membawa darah ke sel jantung. Bukan arteri yang terlibat dalam jantung tu. Okay? Bukan. Ini adalah arteri yang membawa darah ke jantung. Okey, kita masuk soalan 3. Okey, rajah menunjukkan tumbuhan yang mempunyai jangka hayatnya, iaitu semusim, 2 musim dan tumbuhan saka. Okay, ini yang bab kata 5 kan. So padankan pokok PQR berdasarkan dia punya jangka hayat. Okey, P tumbuhan 2 musim, R tumbuhan saka. Kat mana tadi? P tumbuhan. Okey, R tu betul tumbuhan saka. Pokok P tu sebenarnya adalah semusim. Pokok ni adalah pokok labu. Okey. Terangkan maksud tumbuhan saka. Tumbuhan saka ialah tumbuhan yang hidup lebih daripada 2 tahun. Okey, betul. Tumbuhan ini mempunyai jangka hayat yang panjang bergantung kepada spesies dan keadaan. Okey, mempunyai jangka hayat yang panjang tu tak tepat untuk maksud tumbuhan saka. Maksud dia adalah dia mampu, okey, dia mempunyai jangka hayat yang panjang tu dah betul, tapi kena sambung dengan, kat sini ni salah ni. Kenapa dia mempunyai jangka hayat yang panjang? Kerana dia boleh berbunga, okey, dan berbunga dan berbuah sepanjang tahun ataupun dalam masa beberapa tahun. Macam pokok mangga. Kenapa pokok mangga tu kita kata tumbuhan saka? Sebab setiap tahun dia berubah. Daripada kamu kecil sampai kamu besar dia berubah. Berubah pula dah teacher ni. Nak cakap berbuah. Okey? Dia boleh berbuah dalam masa yang panjang. Okey, seterusnya soalan C. Justifikasi jenis tumbuhan manakah yang dapat mengekalkan spesiesnya hidup dalam persekitaran yang sukar. Okey. Jawapan pertama, tumbuhan saka. Betul.
Ataupun kalau tak buat tumbuhan saka, kamu buat pokok R pun betul. Okey, justifikasinya, alasan dia ialah tumbuhan ini dapat hidup lebih daripada 2 tahun. Betul, mempunyai jangka hayat yang panjang. Okey, betul. Tumbuhan ini mempunyai struktur yang dapat beradaptasi dengan persekitaran dan perubahan suhu pun betul. Okey, dapat 3 markah. 3 markah untuk point tumbuhan mana. Ini betul, ini pun betul, ini pun betul. So dapat max lah. Okey, soalan 4. Soalan ni dia tak nampak sikit. Sekejap. Okey. Soalan Raja menunjukkan peringkat yang berlainan berlaku dalam semasa pembahagian sel. So ini dia menunjukkan sel tumbuhan ni. Okey. Nyatakan fasa K dan fasa M dan ditunjukkan dalam rajah 4. K adalah anafasa ke? M adalah telofasa. Betul tak? Okay. K adalah anafasa dan M adalah telofasa. Okay, betul. Susun peringkat-peringkat dalam rajah 4 mengikut tertib yang betul semasa pembahagian sel. So kita mula daripada L, N, K, M. Okay, betul lah. L, N, K, M. Okay, C. Encik Fauzi telah didiagnos dengan mengidap satu penyakit di mana berlakunya pembentukan sejenis ketumbuhan ataupun tumor pada bahagian usus besar. Hasil ujian darah menunjukkan sel tumor ini datang daripada bahagian usus dalam darah beliau. Okey, apakah jenis tumor yang terbentuk dalam usus tersebut? Nyatakan bagaimana dia boleh terbentuk. Okey. Okey, dia adalah tumor malignant, betul. Okey, mutation telah merangsang sel normal untuk membagi secara mitosis tidak terkawal. Okey, betul. Menghasilkan banyak-banyak sel kanser. Sekejap, tak cukup lagi. Yang tiada beza dan tidak berfungsi. Betul. Okey, semua betul. Siap berlebih lagi. Dapat markah full. Okey, ni pun betul, merangsang ni. Okey, membagi secara tak terkawal betul. Okey. Cuma jenis tumor dan terangkan bagaimana dia terbentuk. Jenis kat sini, bagaimana dia terbentuk. Okey, 2 markah. So markah pertama di sini, markah yang seterusnya kat sini. Cuma kalau kamu tak jawab atas ni, kamu tak jawab jenis tumor, tapi cara penerangan kamu dah lebih pada 2 markah, kamu hanya dapat 1 markah saja. Sebab dia bila
ada 2 soalan ni kena jawab dua-dua. Kalau ni tak jawab, kamu hanya dapat maksimum untuk markah kat sini je 2 sahaja. Tak boleh dapat 3. Walaupun kamu cerita betul panjang. Okey, soalan 2, berdasarkan pengetahuan anda, cadangkan kaedah rawatan untuk Encik Fauzi. Okey, kemoterapi betul, radioterapi pun betul. Okey, ada jawapan lain tak? Kalau ada jawapan lain boleh bagi tahu kita. Jangan tulis pula dah. Cakap jangan tulis dalam chat. Aku tak perasan. Okey, soalan seterusnya. Okey, rajah 5.1 menunjukkan spesies tumbuhan yang mempunyai nutrisi yang berlainan. X dan Y. Okey. Namakan jenis nutrisi tumbuhan X dan tumbuhan Y. Okey, apa jawapannya? Yang ni tak ada jawapan ni, tak ada jawapan cala. Apa yang buat ni? Ke hantar kat teacher tak perasan. Okey, apa jawapannya? Saya dah hantar lah teacher. Apa tu? Alia. Kejap Alia, teacher tengok. Teacher ni biasalah. Saya pun dah hantar lah teacher. Alia Asfa. Alah teacher, Alia Maisara. Alia Maisara. Tengok siapa yang cakap. Alia Maisara. Dah hantar. Dengan marah. Dengan study je kali. Tak nampak ni. Tadi Alia dengan siapa? Dengan Leha. Kita cari dalam Telegram jap. Sini, Kak Baby. Okey. Dah notif punya ni tadi. Okey, jawapannya betul. So, yang betul, X adalah parasit, manakala Y adalah carnivore. Okey, betul. So, kita tengok soalan 2. Nyatakan 2 perbezaan nutrisi X dan Y. Okey. 2 perbezaannya ialah yang maksudnya mendapat menumpang pada tumbuhan rumah. Okey. Sini sebenarnya jawapan yang betul kat sini, betul, menjalankan fotosintesis. Tapi jawapan sebelah ni tak paralel. Maksudnya tumbuhan X ni tidak menjalankan fotosintesis dan hidup menumpang pada tumbuhan lain.
Okay, dia yang fotosintesis tu yang penting. Sebab istilah menumpang, okay, istilah menumpang, kalau yang memanjat tu macam pokoknya pun dia memanjat, kadang-kadang dia memanjat pada struktur ataupun dia memanjat pada pokok. So istilah menumpang tu sama. Okay. Boleh kita bagi teacher 2 minit. Okay. Okay. Perbezaan kedua, okay, perbezaan kedua tu akarnya tu, okay, konsep bagaimana dia menyerap. Okay, akarnya menyerap bahan organik, mineral dan air daripada perumah, menerusi perumah hingga ke bekas vaskular. Okay. Yang kedua, merembeskan nektar. Okay, untuk memerangkap mangsanya. Okay, ini idea dah ada. Tapi nak dapatkan ayat yang tepat tu. Okay, yang pertama ni dia menyerap, okay, teacher potong semua bahan organik, mineral apa semua ni kepada menyerap nutrien. Ringkasnya dia menyerap nutrien daripada perumah. Okay, betul. Cuma kat sebelah ni bagaimana dia menyerap nutrien? Okay, dia merembeskan nektar, dia mempunyai kelongsong untuk merangkap mangsa serangga. So bila dia merangkap serangga, dia akan cerna. Bila dah cerna, nutrien daripada mangsa tu barulah diserap. Nutrien. So ayat yang kat sebelah ni kena buat ayat dia. Dia mendapatkan nutrien dengan mencerna mangsa yang terperangkap dalam kelongsong tu. Okay, boleh? Kena ubah sikit bagaimana dia nak dapatkan nutrien. Dia Y mendapatkan nutrien dengan mencerna mangsa yang terperangkap dalam kelongsong. Okay. Parasitisme holozoid. Holozoid tak tepat sebab holozoid ada berapa? Ada 2 Parasitisme, betul, disrupsi. Holozoid dia tak sure, rasanya holozoid tak tepat, dia nak carnivore. Nanti teacher check balik. Okey, tumbuhan X hidup menumpang, mampu menghasilkan makanan sendiri. Ni sama konsep jawapan kat sini jadi salah sebab kena cakap dia tidak menjalankan fotosintesis. Kedua, menyerap. Ni kena hati-hati, kena ada X kat depan. X menyerap nutrien daripada perumah, Y menyerap nutrien daripada makanan yang dimakan. Makanan dimakan kena tukar sikit kepada serangga yang dicerna, okay, yang dicerna di dalam. Okey. Seterusnya soalan 5.2 menunjukkan sejenis pokok orkid yang ditanam oleh Puan Anil. Ini menggunakan pecahan batu, arang dan sabut kelapa. Mengapakah
Ani menggunakan sabut kelapa untuk menanam orkid tersebut. Okey, apa fungsi dia? Keupayaan menyerap air, mengekalkan keseimbangan tanah. Okey, dua-dua betul. Apakah terangkan penyesuaian akar pokok orkid dalam pengambilan air dan garam mineral? Okey, akar epifit yang mendapat menyerap nutrien yang terkumpul di celah-celah perumah. Okey, celah-celah perumah pun betul. Celah-celah sabut pun betul, tapi kat sini satu markah je. Tak habis jawapannya, sebab jawapan kat sini ialah struktur akar tu kena terang lebih lagi. Yang ni dah terang akar epifit. Apa penyesuaian pada akar itu? Okey, akar itu mempunyai epidermis yang epidermis yang nipis dan membran dia yang telap pada air. Rambut akar ni mempunyai rambut akar yang banyak untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan air. Okey, dinding dia yang nipis. Dan kalau kita besarkan dia punya sel akar rambut tu, dia mempunyai unjuran kan? Okey, mempunyai unjuran ni pun untuk meningkatkan luas permukaan dia, mempunyai vakul yang besar. Sel akar mempunyai vakul yang besar untuk menyimpan air dan garam mineral. Sel akar mempunyai unjuran untuk meningkatkan luas permukaan. Dan sel rambut akar juga tidak mempunyai kutikel. Kutikel yang berlilin tu tak ada pada akar supaya mempercepatkan kadar penyerapan air. Itu untuk jawapan nombor 2. Okey, pada pendapat anda, apakah faktor utama yang perlu diambil kira oleh Puan Ani sebelum meletakkan pokok orkid pada sudut tersebut? Okey. Jawapannya keamatan cahaya matahari betul, cuma kena tambah keamatan. Okey, istilah untuk cahaya matahari adalah keamatan. Keamatan tu maksudnya terang ke malap, keamatan. Okey, pokok orkid memerlukan banyak cahaya matahari untuk menjalankan fotosintesis. Okey, betul. Keamatan cahaya yang tinggi, okey, untuk proses fotosintesis. Okey, garam mineral diserap akan diserap. Okey, untuk jawapannya ini membolehkan. Okey, untuk jawapan sabut kelapa. Jawapan sabut kelapa untuk mendapatkan sokongan boleh, tapi bukan fungsi utama. Fungsi utama sabut kelapa adalah untuk menyerap kelembapan. Okey, dan sabut kelapa tu dia berongga. Berongga tu memudahkan juga pertukaran gas. Okey, nombor 2. Ni tak menjawab soalan ya. Mana teacher penyipan? Sebab dia nak terangkan penyesuaian pada akar pokok. Ini adalah jawapan kalau kita buat soalan. Terangkan bagaimana pengambilan air dan garam mineral oleh akar pokok. Sekarang soalan nak penyesuaian. Okey, tak ada markah kat sini. Okey, apakah faktor ni? Dia faktor cahaya matahari tambah keamatan yang secukupnya boleh. Supaya
fotosintesis dapat dijalankan, tambah juga maksimum. Maksudnya bila kita tanam pokok yang indoor pokok tu pokok dalam rumah, kita mesti pastikan kawasan yang kita letak itu keamatan cahaya dia paling tinggi supaya pokok tu dapat buat fotosintesis secara maksimum. Okay, boleh teruskan lagi? Boleh teruskan? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Cik nak cuba lajukan, tak boleh nak lajukan juga. Okey, dapat menamakan neuron X. Neuron X adalah neuron deria ataupun neuron afferent. Okey, betul. Okey, namakan neuron X, afferent betul, deria pun betul. Okey. Nyatakan dua perbezaan antara neuron X dan neuron Y. Okey. X ni adalah afferent. Y adalah efferent ataupun kita panggil neuron motor. Okay. Bila dia nak perbezaan antara neuron, okay, neuron X terdiri daripada reseptor, salah. Okay. Sebab statement ni salah sebab neuron X tu menerima impuls daripada reseptor. Bukan terdiri daripada reseptor. Dia menerima impuls daripada reseptor. Manakala neuron Y, bukan dia tidak mempunyai reseptor. Okey. Ini dari konsep aliran impuls perbezaan dari konsep aliran impuls. Aliran impuls. Neuron X menerima impuls daripada reseptor dan hantar ke saraf tunjang, manakala neuron Y menerima impuls daripada saraf tunjang dan dihantar ke efektor. Okey. Itu baru satu markah. Okey. Nanti kita tunjukkan apa jawapan yang lain. Kepentingan gerak balas ini adalah gerak balas yang pantas. Bila gerak balas yang pantas untuk mengelakkan kecederaan yang serius. Okay. Untuk mengelakkan kecederaan daripada tangan yang melecuk. Okey, untuk yang soalan perbezaan, kamu kena terangkan perbezaan daripada sudut struktur neuron X dan neuron Y. Kalau neuron X, kalau teacher lukis secara ringkas, okey, badan neuron dia berada di tengah. Manakala neuron Y, okey, badan neuron dia berada di ujung. Ujung kat sini, badan neuron. Itu perbezaan. Boleh buat, neuron X mempunyai badan neuron yang berada di tengah-tengah. Manakala Y mempunyai badan neuron yang di ujung. Itu dari sudut kedudukan badan sel. Okey, untuk neuron X, okey, ini adalah kawasan dendrit. Ini adalah kawasan akson. Sebab teacher buat ikut gambar ni So aliran impuls daripada dendrit sampai ke akson macam ni.
ke sini. Lepas tu aliran impuls daripada atas ke bawah untuk Y. So dendrit untuk Y kawasan sini saja. Kawasan sebelum badan neuron. Selepas badan neuron, selepas badan yang bawah ni adalah akson. So pemanjang, bukan pemanjangan. Panjang akson dan panjang dendrit pun boleh jadi perbezaan. Kamu buat dalam bentuk ayat perbezaan. Okay? Boleh? Soalan seterusnya, soalan neurotransmitter. Okey. Raca 6.2 menunjukkan penghantaran impuls merentasi sinaps. So terangkan penghantaran impuls merentasi sinaps. Okay, soalan direct saja. Disuruh terangkan. Okey. Bagaimana impuls itu merentasi sinaps? Impuls saraf sampai ke terminal akson, neuron pengantar. Okey. Betul. Neurotransmitter dibebaskan daripada vesikel sinaps. Betul. Neurotransmitter meresap merentasi sinaps ke dendrit penerima. Okey, penggunaan perkataan meresap. Betul. Okey. Semua betul, dapat 3 markah max. Okey, soalan seterusnya. Seorang atlet dalam pertandingan lari pecut telah dibatalkan pingat emas kerana terlibat dalam penggunaan dadah perangsang. Terangkan bagaimana pengambilan dadah tersebut membantunya mendapat pingat emas. Okey, penggunaan dadah perangsang mengaktifkan sistem saraf. Okey, betul. Mengaktifkan sistem saraf tu sama markah dengan mempercepatkan tindak balas impuls. Okey, rembesan dan pembebasan neurotransmitter. Okey, betul. Semua betul. Okey. Mengaktifkan sistem saraf tadi teacher kata mempercepatkan penghantaran impuls. Sebab tu gerak balas kaki dia lebih cepat. Sebab tu dia lebih laju. Okey, soalan 7, 8, 9. Soalan 7. Dia tak yang bagi jawapan kod teacher tertinggal lagi nak isi. Okey, soalan 7, rajah menunjukkan sejenis serangga iaitu afid. Afid ni sejenis serangga perosak lah yang sedang menjalankan aktiviti kemandirian hidup dia pada satu batang pokok. Afid ni binatang yang isap nutrien daripada batang pokok. So untuk kemandirian hidup dia, untuk dia hidup, cara pemakanan dia adalah dia mendapatkan makanan daripada batang tumbuhan. So dia cucuk tu pada struktur X. Struktur X tu adalah tadi teacher kata nutrien kan. So nutrien tu diangkut oleh tisu flower. Okay. Jawapan tak kat kita ke? Okay, tak apa. Soalan 7 tak ada, saya tak tengok nama ni. Okay, kenapakah struktur S menjadi sasaran afid? Afid ni kenapa dicucuk pada X? Supaya dia nak mendapatkan apa yang diangkut oleh flower. Dekat sini jawapannya flower. So apa yang diangkut oleh flower? Sukrosa ataupun gula. Okay.
So, kenapa struktur X menjadi sasaran AFID? Kerana AFID hendak mendapatkan gula ataupun nutrien pun boleh, sukrosa pun boleh dari flower. Okey. Terangkan kesan terhadap pucuk muda tumbuhan itu apabila banyak AFID menyedut kandungan pada struktur X dalam tempoh masa yang lama. Agak-agak apa berlaku pada pokok tu? Kalau banyak yang sedut, banyak AFID. Okay. Pokok tu lama-lama dia akan terbantut. Sebab apa? Bukan terhadap pokok, terhadap pucuk muda tumbuhan tersebut. Okey, pucuk muda, pertumbuhan pucuk muda akan terbantut. Okey. Kerana tumbuhan itu kekurangan gula ataupun kekurangan sukrosa ataupun kekurangan nutrien pun boleh. So, bila kekurangan nutrien, kekurangan gula, ingatlah konsep gula, konsep respirasi kan. So, respirasi menggunakan glukosa untuk menghasilkan tenaga. Tenaga tu digunakan oleh sel untuk pertumbuhan. Okay, so pucuk muda akan terbantut kerana tumbuhan kekurangan sukrosa ataupun nutrien. Okay, titik. Tumbuhan tidak dapat tidak dapat menghasilkan tenaga ATP untuk pertumbuhan. Ingat, sukrosa tu adalah kumpulan glukosa kan. Sukrosa adalah yang diangkut oleh flower. Dalam flower dia diangkut dalam struktur sukrosa. Sukrosa ni bila kita pecahkan dia akan jadi molekul ringkas glukosa. Glukosa ni melalui proses respirasi, ya, konsep proses respirasi untuk menghasilkan tenaga ATP. Tenaga ATP ni digunakan oleh sel untuk proses pengangkutan, angkut bahan masuk dalam sel dan yang lain-lain, bermaksud untuk sel itu pertumbuhan. Untuk pertumbuhan. So, konsep dia bila tak ada sukrosa berkurang, ATP tak ada ataupun kadar ATP rendah, so pertumbuhan akan terencat. Sukrosa ni datang daripada mana? Mana teacher punya pen? Okey. Kan tumbuhan buat fotosintesis. Okey, cahaya matahari, air, dia akan hasilkan glukosa. Cuma glukosa ni molekul ringkas, untuk diangkut oleh flower dia akan tukar kepada molekul kompleks sukrosa. Macam konsep ni lah, konsep kilang, bahan tu nak dipos mesti kumpul. Banyak baru angkut. Macam tu. Okay, faham Hasil fotosintesis boleh diangkut oleh struktur X ke atas dan ke bawah pokok tumbuhan. Bermaksud aliran dalam flower dua hala. Dua hala maksudnya ke atas ataupun ke bawah. Ini konsep translokasi. Okay. Mana pen teacher tadi hilang lah. 10.30 lagi. Teacher habiskan soalan ni Okey, aliran dalam flower dia dua hala, atas dan ke bawah.
Kenapa ke atas? Ke atas adalah untuk pertumbuhan pucuk, untuk pertumbuhan daun. Kenapa ke bawah? Untuk pertumbuhan akar. Okey. Itu jawapan yang pertama. Jawapan pertama dan jawapan kedua lah. Hasil fotosintesis diangkut ke daun, ke pucuk untuk pertumbuhan pucuk ataupun daun, untuk pembesaran pokok. Hasil fotosintesis ni juga dihantar ke akar untuk pertumbuhan akar, ataupun untuk kalau kita kata tumbuhan yang menyimpan makanan dalam bentuk akar seperti carrot ataupun ubi kentang, maksudnya dia simpan dalam umbisi bawah kan. So dia simpan sukrosa tu lah, kanji daripada kentang yang kita makan tu. Ataupun kalau ke atas ni dalam buah. Okay, ini secara umum je. So 3 markah di situ. Okay, terangkan bagaimana racun rumpai boleh menyebabkan tumbuhan tidak dapat boleh melakukan proses translokasi. So racun rumpai dia memusnahkan enzim. Konsep racun sebenarnya dia memusnahkan enzim. So untuk racun rumpai ni, tumbuhan tu rumpai lah ataupun pokok yang terkena racun kan. Apa yang berlaku ialah racun rumpai ni yang pertama, nanti saya contoh, dia memusnahkan enzim yang digunakan dalam proses fotosintesis. Lepas tu barulah kamu cerita bila dimusnahkan enzim, fotosintesis tak berlaku. Bila fotosintesis tak berlaku, sukrosa tak dapat dihasilkan. Bila sukrosa tak dapat dihasilkan, dia tak dapat diangkut keseluruhan pokok. Okay. Pengangkutan sukrosa keseluruhan pokok itulah proses translokasi. Okay, itulah proses translokasi. Bila sukrosa tak dapat dihasilkan, so pengangkutan tak berlaku, tiadalah tenaga ATP yang dihasilkan. Macam konsep yang atas tadi teacher cerita. Okay, mana-mana jawapan 2 markah. Okay, dah 10.30. Teacher berhenti kat sini dulu. Nanti kita sambung soalan. Ini soalan apa? Kita sambung soalan 8. Tak sempat juga habis structure. Dan soalan esei. Okay. So far ada soalan?